Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makna zakat di dalam Islam. Zakat artinya bersih atau sesuatu yang bertambah dan subur atau suci. Makna pada istilah syarak pula ialah kadar tertentu yang diambil daripada sebahagian harta tertentu yang diwajibkan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Harta yang diberikan kepada golongan tertentu ini dinamakan dengan zakat. Mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta seseorang kerana di dalam harta itu ada hak-hak orang lain. Apabila mengeluarkan zakat, harta seseorang tersebut bersih daripada perkara-perkara syubhat. Sejarah diwajibkan zakat. Zakat diwajibkan di Madinah, iaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua selepas hijrah, berserta dengan zakat fitrah. Pendapat yang masyhur di kalangan ahli hadis ialah bahawa zakat harta difadukan di Madinah, iaitu pada bulan Syawal tahun kedua hijrah. Manakala zakat fitrah pula difardukan pada tahun yang sama, iaitu 2 hari selepas difardukan puasa pada bulan Ramadan. Dalil kewajipan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Hukum mengeluarkan zakat adalah muktamad, tiada perselisihan padanya. Dalilnya ialah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus solata wa atuz zakat, yang bermaksud dan dirikanlah kamu akan solat dan tunaikanlah zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, iaitu Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadana, yang bermaksud Islam dibina di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah dan faedah mengeluarkan zakat. Di antara hikmah dan faedah mengeluarkan zakat ialah: yang pertama, melatih diri seseorang bersifat pemurah dan suka menderma. Kerana orang yang suka menderma atau bersedekah ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati hartanya dan tidak berkurang pun hartanya. Yang kedua, mewujudkan sifat kasih sayang di antara sesama insan, kerana orang kaya membantu orang miskin. Dengan ini dapat mewujudkan hubungan yang baik di antara satu sama lain. Yang ketiga, zakat dapat membersihkan hati dari sifat keji, kedekut, hasad dengki dan iri hati sesama insan. Yang keempat, berzakat dapat mengembangkan lagi harta seseorang, kerana harta yang dikeluarkan zakat adalah harta yang benar-benar bersih dari syubhat. Dan tidak pernah kita dengar lagi orang yang mengeluarkan zakat itu jatuh miskin, bahkan harta mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Sabat ayat 39 yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana mengingkari kewajipan zakat, hukumnya adalah kafir dan murtad dengan ijma' ulama. Kerana zakat adalah hukum Islam yang ketiga selepas mengucap 2 kalimah syahadat dan mendirikan solat. Yang kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana kedekut atau bakhil, akan tetapi ia meyakini bahawa kewajipan dan kefarduan zakat menyebabkan ia termasuk orang-orang yang fasik, berdosa dan menerima azab yang berat di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 yang bermaksud, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih, iaitu pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, rusuk mereka dan belakang mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang azab dari apa yang kamu simpan itu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang dikurniakan oleh Allah harta namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang memiliki dua taring dan kepala yang tidak berbulu kerana terlalu banyak bisanya. Lalu membelit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahannya sambil berkata, "Akulah hartamu, akulah harta simpanan." Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, orang Islam, iaitu tidak diwajibkan ke atas orang bukan Islam. Yang kedua, cukup nisab, iaitu hak minimum harta yang dimilikinya. Yang ketiga, cukup setahun kamariah, iaitu zakat tidak wajib dikeluarkan jika tidak cukup setahun, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak wajib zakat harta hingga berlalu masa setahun. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat ini dikecualikan bagi buah-buahan, tanaman, galian yang tidak disyaratkan cukup setahun memilikinya. Ia wajib dikeluarkan segera apabila mendapat hasilnya. Adakah diwajibkan zakat harta ke atas kanak-kanak dan orang gila? Harta zakat diwajibkan ke atas kanak-kanak dan orang gila, iaitu dikeluarkan oleh walinya atau penjaga atau pengurusnya. Ia dikeluarkan apabila sudah cukup syarat-syaratnya. Jika tidak dikeluarkan zakat hartanya, mereka akan diazab di akhirat nanti. Begitu juga jika walinya atau penjaga atau pengurusnya cuai, maka mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu yang bermaksud sesiapa yang memelihara anak yatim yang mempunyai harta, hendaklah diurus niagakan harta tersebut bagi pihaknya. Jangan biarkan ia dihabiskan oleh zakat semata-mata. Hadis riwayat Daruqutni. Dalam hal ini, harta anak yatim tidak boleh disedekahkan kecuali sedekah yang wajib. Dengan kata lain, tidak boleh membuat sumbangan daripada harta anak-anak yang di bawah jagaannya. Demikian juga harta orang gila dikiaskan dengan harta kanak-kanak kerana hukum kedua-duanya adalah sama. Harta yang diwajibkan zakat di antaranya ialah yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, haiwan ternakan seperti lembu, unta, kambing dan seumpamanya. Yang ketiga, hasil tanaman seperti gandum, beras dan seumpamanya. Yang keempat, barang perniagaan. Yang kelima, barang galian. Yang keenam, harta rikas. Syarat harta yang diwajibkan zakat. Tidak semua harta dikenakan zakat, mesti ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya ialah yang pertama, pemilikan harta yang sepenuhnya atau sempurna. Yang kedua, harta yang boleh bertambah atau berkembang atau subur. Yang ketiga, sampai kadar nisab atau kadar tertentu. Yang keempat, cukup tempoh haul setahun. Sekian, wallahu alam.